cerita pengalaman programming saya. Saya ni asalnya macam Amran juga, saya bukannya native belajar programming pun, saya engineering. Belajar programming ni dulu masa tahun 97, 96, masa geng-geng zaman-zaman My Linux. Azlan, kalau pernah dengar My Linux dulu. That time tu saya buat programming saya HTML dengan Perl. Lepas tu tahun 99 ke 2000 saya PHP 3 kan? 99 kan? Saya masih muda lagi. Masa tu PHP 3, aduh, best lagi best daripada Perl ni. Oh, hebat lah. Since that saya dah jatuh cinta dengan PHP, tak pernah pandang belakang lah. Lepas tu tahun 2009 saya cuba saya cuba Ruby pula. Oh, jatuh cinta lah Ruby. Ruby, oh, PHP 10 line, Ruby 1 line. Time tu kan memang Ruby buang dulu kat PHP sampai Amran tanya, Azri, kau dah tobat ke tak nak belajar kat PHP ni? Tak nak belajar PHP lagi dah? Memang dah tak nak pandang PHP dah. Masa Ruby on Rails kan. Dan satu ketika saya memang kagum lah dengan Ruby on Rails. Jadi saya pun search apa framework yang ada hang, nampak tak? Saya punya laptop satu lagi Linux, saya tak bawa. Saja. Jadi kan, jadi saya carilah apa framework yang hampir sama dengan Ruby on Rails punya metodologi, MVC, ada Active Record. Saya kalau buat SQL saya fail. Saya suruh buat join, macam mana nak buat join, table join. Panjang jela. Lalu saya jumpalah macam Ruby on Rails dia ada Active Record. Dia boleh panggil user has many post belong to user. Jadi saya sukalah benda-benda tu macam dalam Ruby on Rails. Jadi saya jumpalah Cake PHP. Jadi Cake PHP ni pula sama konsep dia macam Ruby on Rails. Framework that will make you love the web development. Okay, mari kita mulakan apa itu Cake PHP. Jadi tujuan saya sini menceritakan kebaikan dan mengapa saya pilih Cake PHP lah. Jadi mungkin you all akan ada pendapat lain mengapa nak pilih. Mungkin mengapa nak pilih Cake PHP, mengapa nak pilih Ruby, mengapa nak pilih another framework lah. Jadi saya akan perjuangkan Cake PHP. Okay, mari kita mulakan. Ini awal tu blog saya. Dalam blog tu macam-macam cerita. Ada kereta ada, gambar ada, blog ada, apa ni, PHP ada, Ruby semua ada. Dan saya spaghettikan juga saya ni konten blog saya. Okay, PHP frameworks. Tak ada yang mic yang boleh cakap ke, Amran? Jalan. Mic tak boleh cakap. Saya boleh maintain kat sini. Saya suka cakap kat lepas ni. Boleh tak? Okay, pause sekejap. Pause sekejap. Kadang-kadang nak jadi macam Steve Jobs lah, ke depan boleh mengaji kan. Ya, saya cakap ada. Saya dah lompat balik. Hello, test. Ada? Okay, baru boleh cakap. Senang nak letak kat sini. Okay, PHP ni dia heavily influenced by Ruby on Rails lah. Kalau tak tahu siapa Ruby on Rails ni, cuba Google Ruby on Rails. Ini memang dia punya ni lah. Dia punya konsep, dia punya metodologi bagaimana nak buat program, dia heavily influenced Ruby on Rails. Jadi kita ada presenter Ruby on Rails, nanti dia ceritalah kenapa Ruby on Rails lepas kan. Lepas tu dia based on patterns, banyak patterns dalam PHP ni. Kalau dia gunakan model view controller. Jadi siapa yang tak pernah jumpa ni pun baik Google lah. MVC, dipanggil MVC, model view controller. Magics sama juga macam Ruby on Rails. Dia banyak magics. Magic ni maksudnya katakan buat table. Siapa yang pernah buat PHP table kena plural. Contohnya table users, table pengguna-penggunas. Apa hukum kena buat? Sebenarnya tak perlu, tapi kan disebabkan kita nak ikut dia punya hukum lah, hukum karma dia. Nampak kena ada plural, ada S belakang. Jadi belajar kat PHP ni kena ada buku kamus setelah belajar bahasa Inggeris. Kalau saya ajar student saya ajar sekali dengan grammar English. Status, apa? Statuses. People apa? Plural dia? People lah kan? Jadi ada lah people lah. Jadi itu dia punya hukum dia. Saya tak tahu nak sebut bahasa apa. Hukum kena ikut hukum ni baru boleh buat PHP. Jadi itulah saya suka PHP, dia ada hukum. Kalau macam PHP anything saya boleh start macam-macam cara. Start tak payah buat. Saya boleh start atas modal, atas saya database, tengah-tengah ni dia punya operasi, bawah ni dia punya output
Tapi KPP tak boleh macam tu, dia pecahkan MVC, model file lain, BIOS file lain, controller file lain. Lepas tu dalam model dia pecah-pecahkan lagi, ada behavior pula, ada behavior, ada macam-macam lagi. Controller ada components pula, helper, BIOS ada helper sebab, jadi dia boleh pecah-pecah. Jadi saya suka benda-benda macam tu, dikecil-kecilkan, minify. Jadi nampak macam, oh nampak cool lah, benda ni susu jadi comel kan. Okay, log of magic tu lah, kita lihat dia assume kita buat table plural. Satu lagi ada nama kelas, kena ada huruf besar lah, start huruf kecil lah, ada model yang start huruf besar, kena guna camel case. Jadi benda-benda macam tu mula-mula yang mengenai kepala, tapi dah biasa kot type sebelah tangan. InsyaAllah boleh. Yang paling saya suka dekat PHP ni active record. Konon-konon macam nak tiru ni lah, nak tiru Ruby on Rails. Saya tak perlu guna SQL, select star from blah 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 blah, join ni, tak ada. Saya panggil user. Okay, user ID 6. Saya panggil this user find by ID, passing variable 6 dah settle. Lepas tu boleh dah orang lain buat kerja 1 jam, saya buat 10 minit. Jadi active record maksudnya dia tak nak guna syntax lah. So model table, complex table, join. Yang ni pun saya suka juga, saya tak pandai join. Saya bukannya belajar Oracle ke, belajar SQL kat semasa kat U. Jadi saya suka lah cara model relation yang style Ruby ni ada pula kat KPP. User belongs to ni, apa tu? Katakan post has many comments, macam tu lah. Dan juga yang terakhir, lots of helpers, components, behaviors yang plugins datang daripada PHP itu sendiri. Ruby on Rails, kalau siapa pernah buat Ruby on Rails, pagination tak ada datang daripada direct kilang tau. PHP ada datang dari kilang, jadi kita rasa selamat. Ada pagination dah dari kilang lah tu. Okay, seterusnya. Okay, saya cerita sikit apa tu modal. Ada yang tak faham modal tu apa kan. Okay, dalam PHP kita kalau sebut modal, kita kena ingat dia gatekeeper lah. Dia dalam ni data. Okay, dalam ni data. Ini kira dia penyimpan data lah. Jadi kalau controller tu, maknanya kalau saya ni, browser ni, saya nak request data, saya kena pergi controller dulu. Controller ni pula macam kerani kat bank. Okay, Encik nak keluarkan berapa ringgit? Okay, RM10. Jadi kerani tu akan tanya pula dekat tukang jaga duit ni, nak keluarkan RM10. Jadi model ni kerjanya menjaga data saja. Data tu tak sesuai database. Data tu boleh XML, data tu boleh text file, data tu boleh LDAP resource, semua boleh. Jadi, tapi biasanya kita nampak asal sebut model dia, masih cool, biasalah. Okay, jadi okay, kita baca one by one. Dari mana nak urutkan. Jadi model ni gatekeeper kita, setting info from controller, validation semua letak kat model. Maknanya validation ni macam contohnya, katakan saya nak submit form, saya nak isi form jadi registration, huruf tak boleh lebih dari 2, tak boleh lebih daripada 5 lah contohnya. Biasanya kalau buat dalam PHP kita buat pakai JavaScript ke, check validation kan. Jadi kat dalam PHP dia buat dekat dalam model. Okay. Nanti saya tunjukkan, yang ni saya cerita dulu, nanti saya tunjukkan demo nya ni so. Ini controller. Okay, dekat rumah saya ada PlayStation, jadi ini saya punya controller hampir macam ni lah. Jadi satu main PlayStation, dia anggap je lah controller tu macam menerima input daripada pengguna. Jadi kita terima input dari pengguna. Dia acts as police traffic, terima input daripada user. Contohnya kalau kita buka, saya contoh kat sini kita buka di website. My meeting buka. Okey, katakan saya buat klik satu documentation, katakan book. Ini bukan training ni cakap ni. Nampak tak dekat bawah URL tu? Okay. Nampak ke sini? Saya nampak ke? Tak nampak Tak nampak lah. Okay, tak apalah. Jadi URL tu pun contohnya macam controller lah. Okay. Accepting input daripada browser ataupun user dan channel balik ke model, dan data tu balik dikeluar balik ke view. Jadi dia boleh dalam bentuk HTTP, REST ataupun SOAP lah. Okay, saya faham kat sini ada apa soalan lagi setakat ni ke soalan kemudian? Ke semua nak makan sekarang ni?
kemudian okay, kita teruskan lah. So berapa minit lagi tinggal saya ni ya? Okay, BU ni pula kalau dalam controller, dalam PHP, kalau kita sebut BU dia, kita ingat template, maksudnya hasil akhir lah. Hasil akhir maksudnya apa setelah datang data tu datang daripada model, lepas tu dia masuk controller. Controller akan proses, dia akan hantar variable tu ke BU. Jadi hasil akhir dia kita panggil BU lah. BU ni boleh bentuk HTML, boleh bentuk JavaScript, boleh bentuk macam-macam lah, XML, JavaScript dia sendiri, tak semestinya HTML. Jadi BU ni boleh pula, data yang sama boleh pula cater pula untuk browser, cater pula untuk mobile phone, dan cater pula untuk TV macam ni. Mana dah tahu you nak buat sistem untuk TV kan. Jadi kalau dalam BU ni ada pula banyak lah dia punya bantu je, macam JavaScript, ada helpers dia untuk formatkan numbers. Dan juga dalam BU ni lah yang kita banyak gunakan Ajax. Jadi by default PHP gunakan prototype dengan script AutoUS. Tapi zaman sekarang ni dah banyak guna jQuery pula. Jadi dia sekarang dah boleh menerima lah macam-macam jenis helpers untuk JavaScript. Okey, untuk database macam seperti juga Ruby on Rails. Jadi kita buat coding sekali je, tapi database yang support semua abstract. Jadi so far yang PHP support MySQL, MySQL Improve, SQLite, Postgres, Microsoft SQL, DB2, Oracle, Firebird, Sybase, ADODB dan ODBC, dan juga terbaru Informix. Ada siapa guna Informix ni, dia support lah. Baru saya tahu aku punya support Informix. Jadi kod yang kita buat tu kan, mana kita maksudnya ni, kalau kita buat kod sekali tu, kita pindah database, tak payah nak fikir-fikir nak tukar syntax untuk database lain. The same code, the same schema boleh buat kat same database. Jadi pindah driver je. Okey, hari ni kita nak guna MySQL. Besok tiba-tiba post, kita dah boleh Oracle lah, tukar je. Tukar driver Oracle, insya-Allah jalan. Mungkin tak 100% tapi kemungkinan jalan tu tinggi lah, sebab yang ni semua ni supported daripada MySQL, daripada PHP New Core. Mana ni support. Mana ni kalau benda tu tak support, boleh buat driver sendiri. Dia PHP dah bahagi dah. Jadi cara-cara nak buat driver sendiri, nak guna katakan database Firebird katakan, dia boleh buat sendiri dia punya driver dia. Okey, satu lagi kelebihan PHP ni, saya biasa kalau buat database, biasanya kita guna PHP MyAdmin terus buat table kan. Okey, tapi dalam PHP saya gunakan schema, mana yang guna command line interface. Saya buat satu schema, katakan nak buat satu table users saya cuma letak ID dia adalah ID dia maksudnya primary, maksudnya auto increment, group ID dia, saya letakkan dia punya field name kat bawah tu, dia run sekali je. Dan schema yang sama ni saya boleh gunakan dekat database yang lain. Maksudnya schema yang sama ni saya boleh guna dekat Oracle, boleh guna dekat MySQL, boleh guna dekat Postgres. Jadi saya tak perlu nak buat special nak fikirkan syntax lain untuk database lain. Jadi sekali buat kod. Jadi cuma pilih driver dan kita boleh run the same schema dekat multiple database. Okey, ini salah satu contoh ORM dalam PHP. Kalau boleh tengok dekat sebelah kiri tu, cara biasalah kita buat SQL select star from users. Ini simple je lah, semua tahulah kan select star. Jadi dalam PHP punya syntax, result equal to this model user find all. Dia ada find all, ada find list, find first. Jadi this is the equivalent syntax untuk that one lah. Jadi nampak tak taklah pendek macam Ruby on Rails, tapi kita nampak lah dia punya menyenangkan hati kita lah kan, macam ni dapat macam ni. Jadi kita rasa confident lah. Sebab mungkin kalau kita pindah dalam Postgres lain pula syntax ni, tapi dalam Postgres kalau dalam KPS still sama juga macam ni. Jadi you save time buat satu code tapi run dekat different database. Jadi katakan nak passing variable macam ni je. Ini magic, find by field name, find by username. Jadi ini very contoh yang agak mudah, simple untuk menunjukkan orang. Jadi boleh search kat Google PHP ORM, banyak lagi contoh-contoh yang boleh guna. Dia boleh chainingkan user ni, dia boleh chainingkan find ni, boleh read lagi, macam-macam lagi. Jadi satu contoh yang simple lah. Okey.
Yang ni pula model relation. Model relation ni dalam kita punya terms kita panggil table joins lah. So dalam table join macam ni kita ada bentuk kita dalam PHP. Okey, contohnya senario yang nampak satu portal ini apa ni, contoh you punya requirement URS lah. Saya ada galeri portal yang setiap user akan ada satu profile. Setiap user akan ada banyak image. Jadi satu galeri ada banyak image. Setiap image pula ada banyak komen. Dan setiap image pula ada tagging pula. Dan satu tag pula ada banyak image. Jadi dalam PHP kita buat requirement macam ni. Kita boleh senaraikan tu apa dalam bentuk element. Lepas tu kita buat dia punya model macam ni je. Jadi ini model relation. Table joins lah, kita fikir user has one profile, user has many image has many comment, image has many and belongs to text. Jadi dia automatic akan buatkan magicnya untuk joinkan multiple tables. Ini pun juga dia inherit daripada Ruby on Rails juga. Ruby on Rails memang champion lah dalam ni. Okay, ini salah satu contoh lagi yang menyebabkan saya suka sekali PHP ni. Sebab saya tak pandai HTML dan tak pandai design. Jadi saya rely betul-betul kat coding untuk hasilkan HTML. Bayangkanlah nak buat form tag pun kena guna HTML. Kena guna coding. Jadi dalam KPI dia dah siapkan helper untuk programmers ni yang tak tahu buat program HTML ni, dia buatkan helper untuk buat post buat form. Satu lagi, kalau kita buat form ni, kita boleh sekali buat coding, lepas tu template blend yang jenis. Jadi tak kisahlah. Jadi kita tak rely on native HTML untuk buatkan form, kita gunakan form helpers lah. Jadi tak sekadar ada form helpers, macam-macam helpers ada. Ada numbers helpers. Okay, satu lagi yang saya suka kat PHP shell. Contohnya buat shell ni, katakan shell ni maksudnya kita runkan kod PHP tapi dalam Unix shell ataupun you punya DOS-PROM ataupun you nak running background process guna cron job contohnya lah kan. Contohnya nak generate statistics. You nak generate statistik untuk you ambil file daripada text file, katakan text file tu 2 gig, takkan nak you nak run dekat browser, confirm hangnya. Jadi kita ada PHP ada satu lagi features nama dia shell lah, mana kita boleh run on background. Jadi dia boleh buat benda tu on cron job. Dan saya cuma buat coding macam biasa, coding macam PHP biasa. Lepas tu kita akan runningkan on the background. So katakan you generate statistik pukul 12.30 malam. So you just pass the cron job punya path, dan dia akan running the cron job dan terus run. Dan you boleh tengok dekat dalam DOS-PROM. Dia macam CLI lah. Nanti saya tunjukkan. Okay, PHP is saya rasa yang tu dah cukup pasal cerita PHP. Jadi PHP ni sebenarnya untuk semua orang boleh belajar. Dia dia punya learning curve dia tak terlalu tinggi. You just perlu ada tahu basic PHP punya knowledge, tahu loop, lepas tu dia boleh terus jump ke dalam PHP. Jadi rakan-rakan saya yang daripada design pun suka juga guna PHP. Jadi dia boleh tak semestinya, taklah sesusah yang lain lah. Taklah saya cakap Zen tu susah, tak saya cakap CI tu susah, semua senang. Cuma pada saya lah kan, kalau saya jump ke PHP, saya testing dengan kawan saya, dia okey, boleh faham lah. Sebab ada ORM, lepas tu dia ada dia punya hukum-hukum dia kan. Jadi dia boleh follow, lepas tu insyaAllah dalam sebulan dia dah boleh jadi cat developer, jadi cat baker terus. So PHP ni tak terlalu tak terlalu susah untuk dimulakan. Cuma bila nak komplekskan dia, memang akan jadi lagi kompleks lah. Bila dah sistem dia kompleks, memang automatik kompleks. Jadi itu bergantung pada kita lah sebenarnya. Tapi nak start dia tak berapa susah sebab pun cakap ni okey lah, dia punya user group dia banyak. Jadi katakan you nak search macam mana nak buat scan, you search kat Google, ada jawapannya. Lepas tu dia punya snippet tu banyak. Lepas tu kat Google Group pun banyak juga. Dan juga saya pun juga menyumbang juga dekat dalam php.my, ruangan forum, bahagian forum Cat PHP. Jadi saya nak menyumbang kat situ. Jadi saya akan menolong komuniti Cat PHP ni kat Malaysia ni untuk grown up lah. Jadi saya memilih Cat PHP ni sebagai saya primary language. Secondary language saya punya PHP dengan Ruby on Rails lah. Lepas tu dia ada dia boleh bergerak
boleh gunakan CAD PHP on apa ni, PHP4 kat. Manalah tahu zaman sekarang ada orang guna PHP4 lagi kan, tapi sekarang saya tak ada dah. Tapi dia punya backward compatibility dia ada. Dia boleh undur balik ke 4 dan ke 5. Tapi kalau nak guna version 5, baik guna try CAD PHP 2.0 lah. Okay, ni website saya yang saya pernah buat guna CAD PHP. Okay, ini kalau nak hubungi saya. Jadi saya sekarang ni rasanya dah tamat saya punya demo untuk PHP. Jadi saya akan tunjukkan satu demo live macam mana saya buat programming dalam PHP. Okay. So far ada soalan tak? Semuanya dah muak nak makan ke apa semua ni. Okey. Lepas ni kita cerita banyak lagi ni. Contohnya saya akan tunjukkan bagaimana kita buat programming dalam PHP. Sekejap. Dalam C my documents. Okay, saya dah rekod awal-awal lah. Jadi saya tak perlulah buat live kan. Boleh tak macam tu? Macam nak full screen lah. Alamak, ni. Okay. Jadi saya type, saya punya robot menayap, saya akan cerita kat depan. Okay. So kat sini cara saya membuat projek lah. Dia cake bake. Jadi kat PHP ni macam Ruby juga. Kita nak buat projek boleh pakai command. Jadi saya tunjuk cara command line lah. So yang ni dia akan buat projek. Lepas tu seterusnya saya akan buat database-nya default. Database-nya configuration. Kat bawah tu ada pilihan database. Masuk ke database-nya setting. Nak live demo boleh juga, tapi saya dah siapkan alam-alam buat je lah kan. Jadi saya to build a simple block with these features, target je lah. Jadi ni senario biasa yang orang buat apa ni, PHP biasa yang season programmer dia akan guna CLI. Yang begini-begini ni saya tak suggest guna CLI. Nanti kan pening kepala, baik guna secara buat cara biasa je, copy, download, buat model sendiri, buat controller sendiri. I think safe goes that way. Kalau yang ni untuk yang pro je, yang tahu apa yang aku buat. Kalau tak nanti kan, Cik Azril, kenapa ni banyak sangat coding ni, saya tak tahu apa dah, saya give up lah, saya tak nak pakai feedback, tak best. Jadi yang ni untuk yang season programmer lah, yang dah boleh baking. Yang ni pula saya nak load schema. Ni saya guna schema pula. Maknanya saya buat database kan, saya tak guna PHP admin, tak pergi pun PHP admin, saya buat kat schema file je. Okay. Hampir sama macam Ruby on Rails juga, apa? Migration. Migrate lah, sama lah, hampir cuma mimik apa Ruby punya buat lah. Nak nampak ni kan. Okay. Tak ada lagu kan, jangan saya maaf lah lagu. Saya ingat nak letak lagu cerita Wagner tu, agak sempat lah. Okay. Lepas tu saya save schema dia. Zamlight saya gunakan untuk start PHP tak banyak sangat benda nak start. Setakat ada Zamlight, letak dalam USB dah boleh coding dah. Letak je apa tu dalam USB, coding kat office ke, coding kat laptop dah boleh dah. Jadi simple, senang nak mula PHP ni. Untuk dia punya schema saya, schema database lah. Jadi saya akan letakkan nak buat table nama post. Jadi table post ni ada ID, ada title, ada body, ada created, modified. Dah. Auto increment, type dia string, body type dia text, created tu tarik. Rasanya saya ni pun terlaga. Sebab ni kan macam gementar nak bagi make sure dia bawah 5 minutes kan. Make sure 5 minutes betul ke ni kan. Tapi dekat student saya tak tunjuk lah ni semua ni terlalu ni lah. Boleh pada jadi kalau you all nak start programming jangan guna yang ni lah. Guna cara biasa, buat model biasa, pakai type lah sendiri. Nanti biasakan lah type. Yang ni kalau kita dah malas kan, asyik nak type model sama, controller sama, ada S tak ada S ni, ada underscore tak ada underscore, guna ni. So sekarang saya dah buat dia punya table, nampak tu? Okay. Automatic buatkan table guna command line, saya tak perlu pergi PHP by me. Lepas tu saya malas, saya klik malas, saya klik back all. Maknanya saya buatkan controller, buatkan view,
buatkan semua sekali untuk saya buatkan lah. Mana saya tak nak type sendiri. Kek baik all ada pula function tu. Ni sebab target nak siap 5 minit kan, nak pergi lunch cepat kan ni. Tunjuk kat lain, dah siap dah. Tapi kek baik all satu keburukan dia tak ada siapkan validation lah. Jadi kena buat sendiri lah validation. Ni controller dia, contoh coding dia. Jadi untuk kek baik saya suka guna ni. Saya suka guna apa ni? Apa nama editor ni? Bukan TextMate, apa nama dia? Notepad++. Ya, kalau saya lupa. Muntah. Ni dia punya default template untuk kek PHP. Ada hijau, lepas tu kat bawah ni ada ni. Biasalah standard lah dengan form besar-besar kan. Form apa benda cik ada form besar-besar. Jadi ubahlah kat CSS nanti. Ni dia punya kerat dia, dah siap dah. Asal 2 minit sebenarnya. 2 minit sebenarnya. Saya save 3 minit. Dah siap dah. Okey. Jadi sebelum tu sebelum saya gulung hujah saya lagi, saya nak tunjukkan lagi berapa lagi lah siapa yang guna PHP untuk security. Okey. Contoh website paling besar yang guna PHP HotScript. Tak sangka HotScript guna PHP bawah sekali tengok. Ni nampak. PHP Power. HotScript ni kan tempat pencuri skrip lepak. Cakap dengan bos, dah siap lah. Ni semua dah siap. Dalam kat sini sebenarnya. Macam saya tak tahu. Jadi kan, rupanya pakai PHP bawah tu. Website semua model pun pakai PHP. Tengok semua model di website pakai PHP juga. Jadi tak semestinya PHP tu tak power. Dia tengah-tengah, dia cuba. Tapi kalau nak sebut powerful, this one lah. This one is very powerful one. Saya pernah coding guna Symfony. This one, kalau you all banyak masa terluang kan, you try buat ni. 24 hari buat job street job 8, hampir sama macam job street. Then you will appreciate apa tu framework. Ini memang very powerful. Antara PHP paling powerful ni lah. Untuk apa ni? Untuk framework. Zen saya cuma guna dia punya komponen saja. Zen out tu saya gunalah. Satu lagi kod Igniter ni banyak juga dia punya die-hard ni dalam Malaysia. Yang ni memanglah. Yang ni nak tak rugi belajar bahasa lain. Mana dah tahu kan tiba-tiba kan PHP dia kena jual kan. Jadi nak guna PHP kena lesen lah pula nanti kan. Jadi kita kena ada backup kan. Jadi kita pergilah Ruby pula kan. Ruby ni okey, dia orang Jepun buat. Kita Jepun dengan kita Malaysia mana power? Jadi kita tahu lah kenapa Cik Ahmad guna Honda. Satu lagi jadi siapa nak mula kek PHP, kita boleh mulalah kekphp.org. Nampak tu? Kek PHP enable all levels of user to rapidly bla bla bla. Mana dia cakap pasal happy Ada saya jumpa ada dia cakap pasal happy programmer. Banyaklah, ada hot features, ada learn di sini. Jadi kita boleh start semuanya kat sini dah ada. Jadi pilihlah 1.3 sekarang ni. 1.1 boleh juga, 1.2 boleh juga. Jadi kita start dengan latest ataupun 2.0. Jadi itu sajalah saya punya bukan hujah lah menceritakan. Mungkin tak ramai yang dapat, mungkin ramai yang dapat. Jadi saya sebenarnya bukannya yang terbaik untuk cerita apa tu PHP saya sebab saya gementar sebenarnya. Gementar banyaknya orang kat depan ni. Jadi tanpa saya rekod. Ada audio tak? Saya tak ada audio ni. Okey, itu sajalah saya punya hujah. Jadi kita pergi makan dulu lepas ni. Okay. Ada soalan, question answer. Boleh ke depan tak? Tak ada mic paling besar. Ni soalan hantam ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi presentation tu banyak fokus pada relational database. So nak tahu support for non-relational database as a storage dalam PHP. Cerita pasal non-relational database, for example kita ada NoSQL database, Cassandra or MongoDB, ataupun kita nak letak dalam hierarchical database yang mana tu. Sekiranya PHP tak ada, susah tak kita nak refactor model dia? Okey. Untuk bagi support. Okey, macam ni Ni saya cuba jawablah soalan ni canggihnya. Mari kita cari Google.
kan sebenarnya tengok model dia. Tengok satu model dia. Patutnya default driver dia tak ada NoSQL, tapi dia dah bagi template untuk buat banyak model data source. Dia boleh pakai data source Twitter, data source anything lah. Data source tak mesti database, data source model. So tapi mungkin dah ada orang buat lah untuk tak pernah guna MongoDB tak tahu. Okay. Dia kena tengok MySQL punya objek sekejap tunjuk program terus. Dia dah ada manual ya. Dah ada manual kan? Kamu untuk driver model. Aku juga ada. Okay, let's face it lah, saya tak tahu semua jawapan. Jadi kan, apa yang saya tanya baca Google, PHP, model Kat MongoDB. Okay, semua MongoDB. Ada. Okay. Ada. Ada dah. Jawapan. Jadi sebenarnya dia abstrakkan dia. Katakan find all dalam PHP dia dia akan find all tu dalam kalau untuk MySQL dia akan select start find all, dia akan ada buat abstraction ni adalah core dia. Jadi kat situ kita boleh tengok lah sebenarnya. Kita kena buat dia punya driver dia. Dalam ni ada tak? Lips. Model. Dalam model. Data source. Tak, ini salah ni. PHP. Okey. Dalam DBO ni lah. Dan ni lah DBO yang PHP dah buat kan. Jadi contohnya kita paling senang nak tengok, kita tengok MySQL nya DBO. Dia kat sini dia ada banyak lah dia punya. Kita boleh follow kat sini kolom dia. Kalau nak set primary key macam mana nak buat. Yang ni pernah jadi dekat satu jabatan kerajaan yang tidak boleh diberi nama kat sini. Dia guna Informix. Jadi dia kan terpaksa buat benda ni sendiri. Bayangkan. Ada dah orang sini tahu kan. Ada datang kat sini hari ni. Describe tu apa, update macam mana nak buat update. Jadi kat sini kita boleh follow dia punya style macam maksudnya kita boleh tengok apa yang dibuat untuk KP, untuk MySQL kita boleh try apply pula dekat database lain lah. Katakan kita buat database satu Malaysia kan. Jadi kita boleh buat kat sini. Jadi after kita buat DBO ni settle masalah. Jadi soalan tu harap-harap dapat menjawab dan bantu baca Google. Okey, ada lagi soalan seterusnya. Python. Tu ada orang macam Jangan malu terus tanya je. Okay. Assalamualaikum, saya Haziman Hashim dari ATM Syalam. Saya nak tanya, kalau saya buat design layout HTML tu, kan PHP kan kena ubah CSS dia. So kalau saya tak mau tukar CSS tu dan saya nak start dengan saya punya design sendiri, macam mana? Oh boleh, saya tunjukkan. Kaji Google sekejap. Okey, saya tunjukkan satu contoh saya punya website PHP saja. Ni. Okey. Ada wifi je. Saya buka ni default layout. Buka. Allah. Orang jawab. Sekejap. Dah boleh jawab dah. Itulah kehidupan programmer zaman sekarang dia bergantung kat Google. Sebenarnya kalau kita tak nak gunakan default layout dia, kita boleh tengok kat sini. Dekat views, kalau kita pick kan kita ada dapat application. Jadi dekat sini kan, dekat dalam web root ni, dekat views layout. Jadi ni dekat views, dekat layout ni dia master file dia. Untuk ini tak ada pula. Dekat project baru. Projek satu lagi, sekejap shoot. Ini dengan shoot ni je. Saya akan block saya juga. Okay, dekat views, dekat layouts. Okay, default.ctp ni dia punya template besar dia lah. Jadi kan yang you nampak hijau form besar-besar gergasi tu kan, semuanya kat sini dia set up kan. Jadi dia by default dia gunakan generic.css kat sini. Jadi kita tak nak, kita buang lah ni, kita buat sendiri punya. Sebenarnya yang penting kan dalam PHP semua dua ni je, ataupun satu ni je. Content for layout variable ni je.
Jadi kan katakan saya tak nak yang lain kan, buang pun saya tak nak lah, saya buat ni lah, buat cara baru lah. This one, type cakap this one, okay. Jadi ini kita boleh set up sendiri lah, kita punya tu, savekan dia. Local host. Saya block lah, saya bentar lagi lah. Nak habis lah sebentar, padahal dah ngajar dah berapa orang lah. Nampak? Jadi kan, kalau tengok ni, starting kosong macam ni macam Ruby on Rails lebih buruk. Jadi kan sebab saya ni pemalas. Saya cuma study balik PHP punya CSS tu, saya ubah lah apa yang saya nak kan. Tak tahu dapat biasa lawa tu je. Jadi Ruby on Rails ni pula dia guna metodologi macam-macam. Nak guna apa tu, Blue Spring CSS lah, dia punya framework CSS kan. Walah, canggih sangat lah. PHP dia dahsyat kan. Jadi itulah cara dia. Dia tak semestinya PHP tu nak guna PHP tu punya CSS, kita boleh kosongkan dia dekat dalam layout saja. Jadi kalau katakan siapa yang nak belajar PHP tak nak keluar kos, tak nak belajar, yang nak belajar dia tak nak keluar duit, boleh lagi blog saya ni. Saya dah sediakan banyak buku dah. Free open source lagi. Nak disiplin dah jual balik dari sini pun boleh. Allah. Ya, mati dah. Mana ting. Jadi apa pergi kat blog saya nanti ni? Kalau siapa yang ada, pergi kat saya ni blog azainazir.blogspot.com. Programmer PHP dia hosting kat Blogspot. Saya gunakan apa yang ada je. Jadi kan dalam blog saya ni ada banyak bagian buku panduan tu, banyak saya ada tulis menjadi pembangun PHP, bagaimana jadi PHP yang kaya, bagaimana jadi kaya dengan PHP. Jadi kan PHP ni kan kita buat kerja sekejap je, lepas tu dah siap. So kita kena minimiskan time kita dan kita kena enjoy the real life kat luar tu. Jangan jadi programmer 24 jam kan. Okay, ada next question lagi tak? Next question? Okay, sila. Assalamualaikum. Nama saya Ramzan. Dari mana? Okay, saya dari Content Capital. Okay, saya telah guna PHP last 2008. 2009 saya stop sebab ada kena integration dengan Flash. Jadi kena kacau framework, jadi tak nak buat lah basically. So basically saya nak tanya perkembangan terbaru lah PHP kan. Yang first, adakah dalam kita buat database, dia kan database ada convention kena pakai plural kan. So katakan kita ada existing application yang katakan tak guna plural lah kan. Database tak ikut convention ke, adakah kita masih boleh pakai? Boleh. Okay. Lagi keduanya penggunaan plugin cake lah. Sama ada kan orang boleh extract dia punya application into plugin kan. Okay. So adakah penggunaan tools tu dah meluas, sebab masa dulu lah time 2008 sampai pertengahan 2009 tu tak banyak lah basically. Pakai plugin pun tak jalan, buat tak jalan. So basically jalan. terima kasih. Okay, ada dua soalan. Soalan pertama dipanggil legacy database PHP legacy database. Jadi kan sebab Google ni tak kawan saya kan. Okay, wifi tak masuk. Okay, saya tunjuk directly. Kalau tekan legacy database, satu cara saya tunjuk contoh terus kat sini. Models post lah. Katakan yang by default dia akan guna table apa? Post lah kan. Jadi katakan table kita katakan nama table bahasa Melayu apa? Hantaran lah. Use table. Kita boleh paksa dia guna table hantaran. Tapi primary key kita katakan bukan ID. Primary key kita katakan orang underscore ID, hantaran ID. So apa nak? Primary key Dah lupa dah. Kena dengan Google. Kena Google, tapi rasa macam ni lah kot. Macam ni kan? Okay. Tekan dia punya hantaran. Okay, ini satu contoh kita nak paksa dia
tak perlulah sebenarnya kita, kalau kita buat sistem dalam bahasa Melayu, janganlah letak S kat belakang, ada kontrol letak S. Ketika table hantaran, sorry, pelik ni hantaran. Pelik ni bahasa Melayu campur ada S kat belakang. Jadi kan kita terpaksa dia use table. Ini satu variable lah maknanya. Dia memang magic tu maksudnya convention dia lah, tapi tak semestinya kita follow. Kalau kita nak buat legacy, kita kena beritahu lah dia nak guna table apa, nak guna table apa, primary key apa pula. Lepas tu nanti kalau buat dia punya relation model dia, kau boleh letak juga dia punya foreign key dia apa, tak semestinya ID. Dia boleh hantaran ID. Itu untuk jawapan nombor 1 lah. Jawapan nombor 2 tadi plugin plugin apa soalannya tadi banyak tak plugin sekarang Okey, PHP plugin sekarang, sebab saya tak rajin tengok bakery, saya suka pergi betul kedai bakery betul-betul ya. Jadi kan plugins ni berguna kalau katakan you satu jabatan jabatan A. Dalam jabatan ni takkan nak buat satu projek lain-lain folder kan. Jadi you mungkin nak satu projek katakan slash jabatan. Bawah jabatan ni ada pula banyak pula lagi sub projek. Jadi kita boleh gunakan plugin. Kita boleh generate plugin lah untuk sub projek-projek ni. Bagus pada saya. Contohnya Amran buat plugin untuk SEL. Oh, pernah ni buat SEL, siapa pernah buat dia tahu lah SEL tu sebenarnya suka otak ni kan. Jadi kita gunakan Amran ni SEL, letak je plugin. Jadi plugin ni banyaknya tak banyak sangat yang publish lah. Bergantung kepada kerajinan programmer tu. Contohnya MyMeeting tu, MyMeeting buatlah plugin. Jadi kan buat dalam tu plugin, campur, tarik di dalam kita punya KPV, terus siap MyMeeting. Boleh juga sebenarnya. MyMeeting tu boleh dijadikan plugin. Kalau rajin buat lah, jadikan je plugin. Satu saya pernah buat plugin memang menarik, tapi itulah dia punya leceh dia kan, saya nak cakap kan